Shalom Bapak Ibu, 主内亲爱的弟兄姐妹们平安， apa kabar hari ini? 大家好吗？ Ya, semoga semuanya baik-baik ya. 但愿一切都是很好的。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内被主所爱也是爱主的弟兄姐妹们， hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. 今天中午我们要一起来学习一段的经文，就是取自新约马太福音第5章第14到16节。 Akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 只以华语来念。新约马太福音第5章第14节：你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 主内被主所爱也是爱主的弟兄姐妹们， tema renungan kita hari ini adalah bersinarlah sebagai terang Kristus. 那我们今天中午的主题是如真光，如主真光闪耀。 Satu kali Bapak Ibu Saudara, 有一次， anak saya ditanya oleh jemaat yang datang ke rumah. 那有一个会友来到我的家里，就问我的儿子。 Biasa kalau jumpa anak kecil itu kan sering ditanya namanya siapa, kelas berapa, sekolah di mana 于 begitu 是我 ya. 们看见一个小孩子，我们都会问他：你叫什么名字？现在几岁了？上几年级了？ Nah setelah semuanya dijawab, biasa ada satu pertanyaan terakhir yang biasa ditanyakan oleh orang dewasa. 那当他们已经回答了以后，还有一个最后的问题是我们成年人经常问的， Yaitu cita-citanya apa. 那就是以后你想成为什么？你的 Pada 理想 saat 是什么？ anak saya ditanya, Vano yang masih kecil itu ya, cita-citamu apa katanya. 那当我的儿子，小的儿子，被这个会友问你的理想是什么， Tiba-tiba si Vano menjawab begini Bapak Ibu Saudara. 他突然间这样的回答： Yang penting gak jadi pendeta katanya. 最重要的不要当牧师。 Terus ditanya, loh kenapa Vano kok jawabannya demikian? 然后这个会友就很稀奇的问他：为什么你这样回答呢？ Iya pendeta itu gak punya waktu bermain sama anaknya. 他说一个神父或者牧师没有跟他孩子一起玩的时间。 Saudara, pada saat anak saya berkata demikian, saya mulai merenung di dalam diri saya. 当我的儿子这样回答的时候，我一直在那边不断的思考。 Ya memang gak bisa kita pungkiri ya, apalagi waktu zaman masa pandemik waktu itu ya. 这个是我们成为神父也无法否认的，就是特别在当疫情期间的时候， Kegiatan kita itu waktu itu banyak online. 那个时候我们很多都是在上线，在线上的， Di pelayanan online, 在线上的侍奉， kemudian ada seminar-seminar 也 online. 有许 begitu. 多在线上的讲座。 Sehingga anak saya pada saat itu lagi pengen-pengennya bermain, gak ada waktu bersama orang tua. 所以那个时候，我儿子刚好是正在他喜欢玩的时间，我没有时间陪他玩。 Tapi kalau misalnya jemaat yang memanggil, itu langsung cepat bergerak. 但是如果会有需要服侍的话，我马上就要去。 Sehingga hal itu yang melatar belakangi dia untuk dia bilang, aku gak mau jadi pendeta. 所以这是他为什么回答说最主要的，我不要当牧师的这个背景。 Saudara, satu sisi saya bisa berjalan pelayanan dengan baik. 那在一方面，我可以在侍奉上很好的侍奉， Saya bisa melakukan banyak hal di dalam pelayanan. 我可以在侍奉上做很多的事情。 Tapi di sisi yang lain, anak saya tidak merasakan bagaimana kehadiran orang tuanya di dalam keluarga. 但是在另外的一方面，我的儿子没有感受到我在家里的存在。 Satu sisi saya bisa bersinar di dalam satu bidang. 在一方面，我可以在一个方面的我能够发光， Tapi di sisi yang lain sinar itu sepertinya redup sekali. 但是在另一方面好像比较黑暗了。 Bapak Ibu Saudara, mungkin hal ini juga bisa kita alami di dalam kita menjalani kehidupan iman kita.
弟兄姐妹们，可能我们每个人在我们的灵命的生活上也会经历到这样的情况。 Bisa jadi di pelayanan, di gereja, di persekutuan, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 很多时候，我们可以在我们聚会当中、我们的侍奉当中，成为多人的祝福。 Kita bisa sibuk sedemikian rupa di tengah pelayanan. 我们会很忙碌的在那边侍奉。 Tetapi bagaimana ketika kita di rumah? 但是，当我们在家里怎么样呢？ Apakah kehadiran kita juga bisa dirasakan dan anggota keluarga kita merasakan kehadiran kita sebagai orang tua? 是否我们家庭的成员们，特别是我们的孩子们，能够感受到我们在家里的存在？ Termasuk mungkin di dalam pekerjaan kita. 就是包括在我们每个人的工作上， Apakah kita hadir juga boleh tetap menjadi berkat di mana kita bekerja? 在我们的工作，在我们的事业上，是否我们也能够成为多人的祝福？ Terkadang satu sisi kita boleh bersinar terang kita di dalam hidup kita. 有的时候，在一方面我们会很光亮的照耀周围的人， Tapi di sisi yang lain kita tidak memancarkan terang itu dengan maksimal. 但是在另一方面，我们的光没有那样的。 Nah Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini mau mengingatkan kita kembali untuk kita tetap bersinar sebagai terang Kristus. 但是今天中午的主题要提醒我们，我们要如主真光闪耀， Tidak hanya di satu tempat, 不单单在一个地方， tidak hanya di waktu tertentu 不 saja, 单单在一段的期间， tetapi juga dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. 但是无论在任何时候，不管我们遇到任何人， Nah saudara, hal ini penting untuk kita sadari. 弟兄姐妹们，我们要意识到这些事， Karena firman Tuhan mengatakan, 因为上帝的话语告诉我们， kamu adalah terang dunia. 你是世上的光， Ini satu identitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. 这是主给我们每个信主的人、信徒一个身份， Yang semestinya kita mengerjakannya di dalam hidup kita. 而我们应当去活出在我们每个人的生活里面。 Satu identitas yang menarik yang Tuhan berikan bagi kita. 是一个很有趣的身份，主已经赐给我们了。 Di mana firman Tuhan ini diberikan khusus kepada murid-muridnya pada saat itu. 这个身份，主耶稣当时是给他的门徒， Jadi ini satu rangkaian dalam satu khotbah di bukit. 这是一个一系列的，就是在登山宝训。 Jadi kalau kita membaca pasal 5 ayat-ayat yang sebelumnya itu berbicara tentang berbahagialah orang yang begini, yang begitu hidup dan lain sebagainya. 在第5章的前一段，刚开始的那个一段，主有提起是谁是有福的人。 Tetapi di dalam bagian ini ditunjuk langsung kepada para muridnya. 但是在这段的经节里面，他是直接指着他的门徒， Bahwa kamu murid-muridku, kamu adalah terang dunia. 你们这些我的门徒，你们是世上的光， Satu identitas yang jelas. 是一个很清楚的身份， Bukan untuk menjadi terang, 不是单单为了成为光， tapi kamu adalah terang itu. 而是你就是世上的光。 Kenapa kita bisa menjadi terang itu Bapak Ibu Saudara? 为什么我能能够成为主的光？ Karena Kristus telah menerangi hidup kita. 因为基督已经照亮了我们每个人的生命， Sehingga kita bisa memancarkan terang itu di dalam kehidupan kita. 所以我们能够反耀出主耶稣在我们生命中的光。 Jadi sudah jelas siapa kita? Kita adalah terang itu. 那很清楚的，我们是谁？我们就是世上的光。 Nah ketika kita menyadari diri kita sebagai terang, 当我们意识到自己是世上的光的时候， mestinya kita bisa bersinar dengan terang. 我们应当很光亮的照耀别人。 Dalam satu firman Tuhan dikatakan tadi, kamu adalah terang dunia. 在我们刚读的一段经文上，主耶稣很清楚告诉我，你是世上的光。 Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 城罩在山上是不能隐藏的。 Saudara, ini saya coba mengambil satu sudut pemandangan di kota Semarang. 我正在想拍三宝楼，从三宝楼上面拍三宝楼的一个角落。 Jadi ada satu hal yang indah kalau kita jalan-jalan di kota Semarang ya. 如果我们在三宝楼旅游的时候，
有很有趣的事情我们可以 Ada 做。 istilahnya itu Semarang atas, Semarang bawah. 我们可以说有上面的山上的桑保罗，山下的桑保罗。 Kalau kita lihat dari bawah ke atas, Semarang atas tuh ya bagus sekali saudara. 如果我们从下面看的上面的话，我们会觉得上面很好看。 Ada banyak lampu yang bersinar di sana sehingga kita tahu betapa indahnya tempat itu. 有很多的灯在那边很光亮，所以我们知道那个地方是很美好的。 Nah kita itu digambarkan seperti terang itu Bapak Ibu 那 Saudara. 我们就是如同在那山上的光。 Sebagai anak-anak Tuhan, kamu adalah terang dunia. Hendaknya terang itu bersinar seperti itu. 那你成为主的信徒、主的门徒，应当是成为那种灯光，是那么的光亮的光。 Di mana semestinya sebuah bukit atau gunung itu gelap. 原来这个山顶或者山是应该是黑暗的， Tapi karena kehadiran anak-anak Tuhan di sana, tempat itu boleh menjadi terang. 但是因为主的门徒在那边，所以那个地方就变成很光亮了。 Dan di sini kita menyadari bahwa sebenarnya kegelapan itu tidak ada. 那在这里我们可以醒悟到，其实黑暗不存在的， Yang ada adalah ketidakadaan terang. 那就是因为那个光不存在。 Identitas kita mau mengingatkan kita bagaimana keberadaan kita hari ini. 那我们的身份已经再次的判断了，我们是在哪一个的档次？ Apakah kita sudah memancarkan terang itu? 是否我们已经 Dikatakan 发光 dalam 了？ ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. 人点灯不放在斗底下。 Saudara, jadi kalau seseorang menyalakan pelita, nggak mungkinlah diletakkan di bawah gantang. 弟兄姐妹们，一个人点灯，他不可能放在斗底下的。 Saudara, waktu saya belajar tentang kata gantang, begitu ya. 当我学习有关这个斗底的 Ini merupakan 这个词， satu alat ukur yang dipakai pada zaman itu. 那就是当时他们用来去量测的这个 Nah, 这个器。 biasanya bisa terbuat dari seperti bahan tembaga, begitu. 可能是从一些同类的这个做的。 Yang biasa digunakan untuk menakar sebuah misalnya biji-bijian, begitu. 我们可以用这个去量那些纸， Tetapi gantang juga bisa menggunakan melalui bahan yang seperti ini. 那斗底也可以用这种的材料做的。 Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, ini untuk menakar sebuah biji-bijian, waktu dia dicedok begini, dia sudah dapat ukurannya. 所以他要拿这个植物的时候，他就知道这个量有多少多重。 Nah tentunya kalau menggunakan alat ukur seperti ini, begitu ya, itu harus rapat, tidak boleh banyak lubang yang besar. 那这样的器皿应该是密封的，不可以有很大的洞。 Karena kalau lubangnya besar, pasti biji-bijian akan mudah keluar. 如果有很大的洞或者孔的话，这个麦子还是什么都会很容易的掉出去的。 Jadi bisa dibayangkan ya, ketika sebuah pelita dinyalakan, 所以我们可以想象到，如果一个灯被点 kemudian 亮， ditutup dengan gantang, 然后把这个斗底关上去了， kira-kira apa yang terjadi? 那什么事情将会发生呢？ Mungkin awal-awal mulai redup begitu ya. 慢慢的它就已经不发亮了， Di mana tidak banyak celah udara, 它没有 lubang di sini. 没有空气了。 Kalaupun bersinar, dia paling akan bersinar sedikit sekali. 如果它发光的话，只有一点点的光， Yang kemudian lama-lama dia akan mati. 它越来越久就会灭掉了。 Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. 那在这里说，人点灯不放在斗底下， Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 而是放在灯台上，就照亮一家的人。 Secara sederhana saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat lilin ini. 我们简单的说法就是，如果我们看这些蜡烛， Ini kebetulan Minggu Advent yang keempat ya. 这是主耶稣降生之前的圣诞前的第4周， Dinyalakan 4 lilin. 我们有4个蜡烛点亮， Diletakkan agak atas. 我们放在比较上面的。 Paling tidak Bapak Ibu Saudara, satu bisa dilihat. 我们至少我们要能够看见，因为它放在高的地方。 Yang kedua bisa memberi terang. 第二就是它能够发光照亮。
Jadi tadi pada saat lampu dimatikan, kita melihat video, masih ada lampu di sini, saudara. 那当我们把所有的灯都熄掉了，我们还可以看到这个蜡烛的光。 Nah saudara, Tuhan menghendaki kita bersinar dengan cara demikian. 那主耶稣很希望我们就像这些蜡烛发光。 Bukan kita sembunyikan identitas kita sebagai anak Tuhan. 我们不可以隐藏我们成为主耶稣门徒的身份。 Karena seringkali Bapak Ibu Saudara kita menemukan banyak orang Kristen menutupi identitasnya. 因为很多时候，很多的基督徒都隐瞒了自己成为一个基督徒的身份， Sehingga keberadaannya, kehadirannya tidak bisa dirasakan. 所以他的存在别人没办法感受到， Atau bahkan tidak bisa diketahui. 甚至他们没有发觉到， Karena tidak ada bedanya dia ada di situ dan dia tidak ada di tempat itu. 因为他在那边还是不在那边没有区别的。 Yang sebenarnya kita sebagai terang bisa memancarkan sinar terang itu. 那我们本来是光，我们能够发光的， Sehingga kegelapan yang tadinya ada bisa sirna karena kehadiran kita. 就是因为我们的光亮，这黑暗就消失了。 Ada banyak hal kita bisa bersinar Bapak Ibu Saudara. 我们能透过很多的事情、很多的方法发光的。 Dan ini yang mau Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. 这就是主耶稣很渴慕在我们生命里面能够发生的事情。 Dalam satu kutipan dari Tim Keller, 有一位神学家名叫 Tim Keller， dikatakan demikian, Kristus adalah terang yang datang ke dunia ini. 他说主耶稣是来到这世上的光。 Ketika kita percaya kepadanya, kita menjadi bagian terang itu. 当我们相信他的时候，我们已经成了那个光的一部分。 Dan kita dipanggil untuk menyinari dunia. 那我们被呼召是为了要照亮这个黑暗的世界。 Saudara, bagian ini mengingatkan kita untuk memancarkan terang itu. 那这段话语是为了要提醒我们，我们要发光照亮别人。 Bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan memancarkan terang Kristus. 我们成为主的儿女们，我们怎么样去发光照亮别人？ Dengan kita mengambil peran sebagaimana mestinya. 那我们每个人都要扮演我们的角色。 Dari sini kita Biasa. diingatkan 从这里我们被提醒， bahwa identitas kita bukan sekedar nama 我们的身份不是单单我们的名字而已， atau status sosial. 或者我们社会的地位， Tetapi kita adalah terang yang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. 但是我们本来就是要照亮这黑暗的世界的光。 Kita dipanggil untuk memancarkan terang ini dimanapun kita berada. 主呼召我们，使我们不管在任何地方都要照亮那个地方。 Apakah kita sudah menyadari akan hal ini? 是否我们已经意识到我们的身份呢？ Ketika kita sudah menyadari apa yang Tuhan kehendaki, ketika kita sadar bahwa kita adalah terang dunia itu. 那当我们意识到自己是世上的光的时候，我们应当怎么样去行？ Yang Tuhan kehendaki adalah hendaknya terangmu bercahaya. 那主的旨意，主的渴慕是但愿我们的光能够照亮别人。 Saudara, kenapa kita hendaknya terang kita bercahaya? 为什么我们的光要发光，而且要照亮别人呢？ Saudara sadar tidak sadar, 我们不管是意识到还是没意 dunia 识到， yang gelap ini 这黑暗的世界 membutuhkan terang ini. 很需要这个光。 Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, 这个时候， kalau kita melihat dunia 如果我们看这个世界， bukan makin baik, 不是越来越好， dan kita dipanggil untuk menerangi dunia ini. 而主已经呼召我们，为了要照亮这个世界。 Bagaimana kita dipanggil untuk berperan dengan aktif dan sengaja. 那我们怎么能够很自动的，而且很主动的， Sehingga terang kita boleh sungguh bisa dirasakan. 我们自愿主动的去发光，使别人能够看见我们的光亮。 Kita sudah dikasih modal oleh Kristus 主 untuk 已经赐 bersinar. 给我们一个发光的能力， Dan Tuhanlah yang menjadi model untuk kita bagaimana kita bersinar. 主耶稣也是我们一个很好的这个发光的一个模范。 Misalnya kalau kita melihat di sekitar kita. 比如说，我们看我们的周围， Kita boleh bersinar di gereja, 我们可以在我们的教会里发光， kita bersinar di rumah, 我们可以在我们的每个家庭里面发光，
Kita boleh bersinar dimanapun kita berada, termasuk tempat kita bekerja. 我们可以在我们的每个工作的地方或者事业从事业的地方去发光。 Ada satu lagu sekolah minggu yang saya suka, saudara. 有一个主日学的诗歌我很喜欢唱的。 Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, di mana ku ada. Kira-kira begitu, Pak. Di mana ku berada. Di mana ku berada. 他就说在学校的光，在家里的光，在教会的光，不管我在任何的地方。 Jadi dimanapun kita berada, saudara, kita harus menyatakan identitas kita. 不管我们在任何的地方，我们要显露出我们成为基督徒的这个身份。 Nggak perlu malu mengakui kalau kita ini orang Kristen. 我们不必害羞或者不敢透露我们 Kadang 成为 ada 基督 banyak 徒的 orang 身 itu kan 份。 masih malu-malu ya. 但是我发觉有很多一部分的基督徒他会很害羞的。 Sederhana saja kalau misalnya pas kita makan di luar begitu 那 ya. 简单的来说，比如说我举一个例子，比如说我们在外面吃饭的时候， Ada sih yang memang diem, berdoa begitu terus makan. 有的人只是安安静静的，他在心里祷告就吃了 Tetapi ada juga yang udah disajikan tiba-tiba langsung makan. 啊，但是有的基督徒他直接的就吃了， Lupa ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 他忘记了要感谢主的恩典。 Atau mungkin karena malu kalau dilihat orang Kristen. 或许他们会觉得害羞，比如如果别人知道他是一个基督徒， Tuhan menghendaki kita bersinar. 主耶稣要我们发光， Misalnya ketika kita di gereja dalam melayani. 就如同我们在教会侍奉的时候， Kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudara, 我们要意识到， gereja ini bukan menggunakan manusia untuk membangun pelayanan. 那这个教会不是来利用人去建立他们的侍奉， Tetapi kita menggunakan pelayanan untuk membangun manusia. 但是我们应当使用这个侍奉来建造人。 Artinya hal ini kita menyadari bahwa Tuhan memakai gereja ini membentuk setiap kita. 那就是说，主要透过这个教会来建造我们每个人。 Bagaimana kita memancarkan senar terang kita melalui pelayanan 我 kita. 们怎么样发光照亮这个教会，透过我们每个人的侍奉。 Bapak Ibu Saudara, setiap kita mestinya terlibat di dalam pelayanan. 弟兄姐妹们，我们每个人应当参与侍奉的。 Kenapa saya katakan kita mesti terlibat? 为什么我说我们都 Karena 应当 ketika 参与？ kita melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan melalui pelayanan 因为 ini, 当我们参与了主的圣工的时候， kita akan diasah tentang identitas kita. 那主要在那边不断的去磨我们的每个人的性格。 Segala kegelapan yang masih ada di dalam diri kita itu bisa kena sinar terang. 那我们里面所有的每一部分都会被这个光照亮的。 Misalnya kegelapan tentang kerendahan hati. 比如说我们不够谦卑的这个黑暗， Saudara, dengan kita melayani, kita akan bisa belajar bagaimana belajar untuk rendah hati. 那在侍奉当中，我们也要不断的学习有谦卑的心。 Ketika apa yang kita kerjakan, 当我们所做的侍 apa 奉， yang kita lakukan, 我们所做的事， mungkin tidak dihargai oleh orang lain. 可能别人不在乎， Bahkan mungkin direndahkan. 甚至他们会藐视我们。 Tapi kalau kita menyadari ini adalah suatu pelayanan yang saya kerjakan dengan hati yang ikhlas, 但是如果我们醒悟到我们要以诚心诚意的去侍奉主， mau diakui, 不管别人承认 tidak diakui, 或者不承认， mau dipuji, 不管别人 maupun 表扬我们 tidak dipuji, 或者不表扬我们， saya akan tetap melayani. 我们还是要侍奉。 Dan disinilah pelayanan itu membangun kemanusiaan. 就是在这里侍奉会不断的建造我们， Dan kita menyadari, 我们也意识到， ternyata itu sisi gelap saya. 原来那是我黑暗的一面。 Ada sisi gelap tentang penerimaan. 有的人黑暗的一面是他们无法接受别人， Dia melayani demikian, 他在那边侍奉， bukan karena dia mencintai Tuhan, 不是因为他爱主， tapi karena dia mau keberadaannya diakui dan diterima oleh orang-orang di 而 sekitarnya. 是因为他很想别人能够接受他，能够承认他的存在。 Sehingga kalau keberadaannya tidak diakui, tidak diterima, dia bisa marah-marah, saudara. 所以如果他的存在人家不承认或者不接受的话，他会发脾气的。
Tapi berbeda dengan mereka yang sudah memiliki hati dan terang di dalam Kristus. 但是当一个人在他的心里面已经有基督的光和基督的心的人会不同的。 Disitulah sisi gelapnya diterangi oleh Kristus. 那就是在那里，他黑暗的一面被主耶稣的光所照亮。 Saudara, dari sini saudara bisa mulai menilai diri masing-masing. 那从这里我们都可以做一 Sudah 个自 sejauh 检， mana saya bersinar? 我们要反省自己，我们已经怎么样的发光了。 Nah, misalnya saudara di dalam kehidupan kita berumah tangga 比如说在我们每个人的家庭生活里面， atau dalam membangun pernikahan. 或者在我们每个人的婚姻生活里面， Sudahkah saya juga bersinar di tengah keluarga? 是否我们已经成为一个在我家庭中发光的人？ Saya mengutip dari Bapak Julianto Simanjuntak. 我从一个朱良多西曼准大弟兄所写的。 Seorang ayah yang hidup dalam terang Kristus akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. 一个活在基督的光的父亲，将会成为他孩子们的榜样。 Keluarga yang dipenuhi oleh terang Tuhan akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. Dan di sana setiap anggota keluarga saling menguatkan dan membangun satu sama lain. 那一个家庭如果被主的光所照亮，他将会有很和平、很平安的一个生活，而且在那里每一个家庭成员都能够互相兼顾、互相建造。 Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana peran kita sebagai orang tua perlu menyadari akan identitas terang itu. 那在这里，我们要意识到，我们成为家长所扮的角色，就是我们要醒悟到我们自己的身份。 Karena kita orang tua adalah teladan bagi anak-anak kita. 因为不管怎么样，家长都是孩子们的榜样。 Sehingga kita akan menjadi role model buat anak-anak kita. 不是，我们也将会成为他们的楷模。 Ketika kita sudah memancarkan terang Kristus itu ada di dalam diri kita, 当我们把在我们里面主基督的光照亮的时候， sebagaimana keluarga yang dipenuhi oleh terang Tuhan 就好像这个家庭是在主的光被主的光所照亮的时候， akan menjadi tempat yang penuh kedamaian. 将成为一个很平安的地方，很有 Dan 平 di 安的 mana 地 di 方。 sana setiap anggota keluarga saling menguatkan dan saling membangun satu sama 在 lain. 那里，每一个家庭成员能够互相彼此兼顾，也互相建造。 Saudara, ini penting sekali bagi kita. 弟兄姐妹们，这对我们每个人来讲是很重要的。 Satu kelompok kecil dalam masyarakat adalah keluarga. 那在社会里最小的一个小组或者主题就是家庭。 Kalau keluarga itu sehat, 如果这个家庭是健康的家庭， saya percaya lingkungan masyarakat kalau semua keluarga itu sehat, maka lingkungan masyarakat juga akan sehat. 如果每一个家庭都是一个很健康的家庭，那个社会肯定也是健康的。 Dan tentunya gereja juga akan sehat. 那教会也是一个，也将会成为一个很健康的教 Jadi 会。 kalau gereja kita mau sehat, 如果我们要有一个健康的教会， tidak lain tidak bukan kita juga harus memulai dari keluarga yang sehat. 那我们唯一的方法就是要从每个家庭开始。 Keluarga yang menyadari akan identitas mereka sebagai terang Kristus. 每个家庭的成员都要意识到自己是主耶稣基督的光。 Yang tadi di awal disampaikan seandainya semua orang Kristen memancarkan terang itu di tempat bukit gunung yang gelap sekalipun, itu akan tetap terlihat. 如果我们每个基督徒就好像在山顶上的那个灯光照亮的话，那每个人都能够看得到的。 Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara ya, 因此， ada beberapa orang terkadang tidak mau ikut Tuhan. 有许多人不愿意跟随主， Sudah lama didoakan, sudah lama digumulkan, 已经有人很久为他们代祷了， tapi tidak mau. 但是他们还是不愿意。 Bukan karena firman Tuhan yang tidak dibagikan. 不是因为我们没有把上帝的话语分享给他们， Firman Tuhan dibagikan, 我们已经分享了上帝 tapi 的话语， tetap dia tidak mau. 但是他还是仍然不要相信。 Ternyata karena apa? 原来是为了什么呢？ Orang tua yang tidak memancarkan terang Kristus. 因为他们的家长没有发出主耶稣基督的光， Pasangan hidup yang tidak memancarkan terang Kristus. 一个没有发出主耶稣的光的配偶。 Ada banyak ya suami istri begitu ya.
有很多的夫妻， aktif di pelayanan, 他们都是很殷勤的侍奉， tapi tidak sedikit juga yang mengabaikan keluarga. 但是也不少忽略了他们家庭的 Saudara, 成员。 mesti kita seimbang dalam hal ini. 我们要达到一个平衡点， Sehingga jangan sampai keaktifan kita misalnya dalam pelayanan sesuatu yang positif, 所以不要让当我们在侍奉上的殷勤勤劳， ini menciderai keluarga sehingga mereka nggak mau datang sama Tuhan. 反而伤害了我们家庭的成员，使他们不愿意来到主的面前。 Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu-ibu datang jumpai saya, dia cerita tentang pergumulannya. 不久之前，有一位姐妹来跟我诉说她的挣扎， Dia ribut selisih dengan pasangannya 她跟她的配偶吵架了， karena dia terlalu aktif ke gereja. 因为她太经常去教会侍奉。 Saya bilang ya sudah diselesaikan, saya bilang. 我说你们可以解决的。 Ah dia memang kayak gitu kok katanya. 这位姐妹说她就是这样的人， Kemudian saya dekatilah keluarga ini. 然后我开始接近他们， Saya mulai tanya-tanya kenapa. 我开始问她的丈夫为什么。 Jadi ternyata si suami, Bapak Ibu Saudara, si suami ini 原来她的丈夫， dulu papa mamanya aktif di gereja. 她的丈夫以前丈夫的父母经常或者殷勤的在 melayani. 教会侍奉， Sehingga anak-anaknya terlantar termasuk si bapak ini. 所以他们的孩子们是没有人去关心的，就包括这个 Traumanya 丈 dia 夫， masa lalu 他过去的黑影 masuk dalam dunia pernikahannya. 进入了他婚姻的生活里面。 Nah ternyata istrinya juga demikian. 那原来他又发现了他的妻子也是如此的， Akhirnya saya tanya, saya ajak ngobrol. 然后我们就跟他交谈。 Gimana tugas keluarga dibereskan enggak? 那我就问这位姐妹，你家庭的家务已经做好了吗？ Ya dibereskan. 我做好了。 Nah baiklah kalau begitu mari tetap komunikasi, saya bilang. 那我说你们最主要的要培养你们很好的这个就是联络。 Saudara, saya nggak tahu bagaimana kehidupan keluarga kita masing-masing hari ini. 我不知道在位的弟兄姐妹们家庭生活是如 Apakah 此， kita semua juga boleh bertumbuh di dalam semua area? 是否我们可以在每个方面里面成长？ Dan saya bersyukur 我也感谢主。 pelajaran yang tadi di awal saya dapat tentang anak saya. 那我刚开始真道的时候，就是从我儿子学到的这个课堂， Saya mulai introspeksi di dalam diri. 我开始自我反省， Saya atur bikin kesepakatan dengan anak saya. 我开始跟我的孩子做一个 OK 合意，就是 Kita 说， pilih satu hari untuk kita bermain bersama, saya bilang. 那我就决定我有一天的时间，抽出一天的时间跟他玩， Dan bersyukur 也感谢主。 hari ini hubungan kami lebih baik. 那如今我们父子的关系会更好。 Kalau ditanya cita-citanya apa? 如果有人问他，如果现在有人问他你的理想是要做什么， Dia bilang mau pendeta. 他说他要做牧师。 Tapi bukan karena dia mau jadi pendetanya, Bapak Ibu Saudara, membuat saya senang. 但不是我高兴是，我高兴不是因为他愿意当牧师， Tapi paling tidak dia sudah mulai menyadari, saya juga menyadari bagaimana keseimbangan menjadi terang itu penting. 但那是因为我已经意识到，他也意识到怎么样我们能够成为别人的光，照亮别人，这个有一个平衡点。 Nah demikian juga di dalam dunia kerja. 同样在我们的工作的世界里面， Video tadi bagus sekali ya, yang satu kesaksian pengalaman dari anggota jemaat 那刚 kita. 才我们所看的一段见证，也是一个很好的视频。 Bagaimana menjadi terang di tengah pekerjaan. 这是他怎么样见证自己能够在他的事业当中成为世上的光， Boleh menjadi model sebagai orang percaya 成为一个信主的人，一个好的这个楷模， yang memancarkan terang Kristus. 他也能够照亮主的光。 Bapak C.S. Lewis memberikan satu kutipan, Bapak Ibu Saudara. C.S. Lewis 也写了这句话： Jika kita tidak menunjukkan kepada dunia apa artinya menjadi orang yang hidup dengan kasih Kristus, kita tidak dapat mengharapkan dunia untuk memahami siapa Kristus yang sebenarnya. C.S. Lewis 是这样说：如果我们没有向世界表达怎么样成为一个活在基督的爱的生活，那我们就没办法希望这个世界能够理解明白主耶稣基督是谁。
Saudara, memang Tuhan tadi katakan bersinarlah supaya orang di dalam rumah itu, orang yang ada di sekitarmu mendapat terang. 那刚才我们所读的一段经文，就是要教导我们要在我们的周围发光，照亮别人， Itu betul. 那是对的。 Dan memang harus demikian orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran kita sebagai anak Tuhan. 那是对的，没有错，因为我们周围的人应该能够看到我们的光。 Tapi kita juga tidak boleh lupa untuk memancarkan terang Kristus ini kepada orang-orang yang lain yang belum di dalam Tuhan. 但是我们不是单单把我们这个光亮照耀那些我们周围的人，但是也要照给别人那些就是还没有信主的人。 Karena jika kita tidak menunjukkan kepada dunia apa artinya menjadi orang yang hidup dengan kasih Kristus, 因为如果我们没有显示给这个世界怎么样活在基督的爱里面， kita tidak dapat mengharapkan dunia untuk memahami siapa Kristus yang sebenarnya. 我们不能希望这个世界能够明白基督到底是谁。 Makanya waktu Tuhan Yesus di dunia, 不是当主耶稣在世上的时候， dia bergaul dengan banyak orang, 他与很多人交往， dengan orang-orang yang berdosa, 与那些罪人交往， mengut cukai 不管是那些税吏、 dan yang lainnya. 那些犯罪的人， Kenapa terang itu bisa dirasakan di sana? 因为就是在他们当中，主耶稣的光亮才能够感受到。 Beberapa hari yang lalu, 几天前， anak saya yang kecil itu 就是我的儿子 ngajak ke angkringan. 叫我去外面去吃。 Kami pesan makan biasa di angkringan ya, kucingan begitu ya. 这个安格应该是在那边，我们可以选很多的那个食物美食的地方。 Tiba-tiba ada satu orang datang begitu lihat saya, terus kemudian ajak ngobrol. 突然间有一个人，我不认识的，他跟我交谈。 Loh Pak, Bapak itu yang lagi ngurus surat izin pembangunan gereja ya? 哦，你这个弟兄，你是在办理这个建教堂的一个准字吗？ Saya bilang iya Pak. 我说是啊。 Kok nggak ada progresnya tanahnya utuh katanya. 他说为什么没有进展？好像土地还是仍然是那样的。 Kemudian saya jelaskan prosesnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi, kendala, masalahnya apa. 然后我就向他解释我们所面对的困难。 Oh gitu katanya. 他就说哦，原来是如此。 Kemudian setelah itu datang lagi satu bapak-bapak. 然后又来了一个弟兄， Beda area, beda wilayah. 也是从别的地方来。 Terus diceritakan ini bapak itu yang lagi ngurus izin. 所以这个弟兄就告诉那个弟兄说，这个弟兄正在办理这个准字。 Oh ya pantas kemarin ada warga saya minta surat keterangan domisili sama saya katanya. 他说之前有一个人要我给他一个证明，就是住在那 Kenapa 边的 toh Pak 证明。 kok susah katanya. 为什么那么难呢？ Saya ceritakan lagi ulang saudara. 我又重复的再说起。 Kemudian si bapak ini bilang, 然后这位弟兄就说， Pak zaman sekarang mah ya katanya. 他说现在这个时代， Kalau kita mau apa-apa biar cepat Pak ya. 我们要做任何的事情，如果要快的话， Bapak harus beri sogokan. 所以我们有给他贿赂。 Saya bilang sama bapak itu, 然后我就对这位弟兄说， ya Pak terima kasih saya bilang. 我说谢谢你弟兄， Tapi saya bilang saya akan tetap ikuti jalur sesuai dengan prosedur yang ada. 但是我说我会按照正规的规则， Sekalipun sulit, 虽然是比较难， kalau itu memang yang harus kita tempuh, 但是那是我们本来要经过的。 saya tetap percaya akan waktu Tuhan. 我相信主的时间， Ya puji Tuhan lah Bapak Ibu Saudara, 也感谢主， bisa bersaksi di situ. 我们可以成为一个见证人。 Kemudian besoknya saya dapat kabar, 然后改天我就得了一个消息， nanti bulan Januari kami ya kita pihak gereja, kelurahan, FKUB, Kementerian Agama akan bertemu jadi satu. 我们要跟他们政府的官员要有一个会议， Doakan ya, semoga nanti Januari menjadi pertemuan yang baik, dapat hasil yang baik. 要为我们祷告，是在正月份的时候，我们跟所有的政府的这个有关的机构，我们可以有一个好的结果。 Inilah saudara pentingnya kita terus bersinar dimanapun berada. 那这个重要点就是说，我们不管在任 Supaya 何地 orang-orang 方， yang hidup dalam kegelapan, mereka juga boleh melihat terang Kristus itu. 我们在任何地方都要发光，照亮他们，是在那里的人都能够看到基督的光。 Nah, mungkin menjadi pertanyaan buat kita. 那可能成为我们每个人的问 Untuk apa 题： kita bersinar? 为什么我们要发光呢？ Tidak lain, tidak bukan untuk apa? Memuliakan Bapa kita
yang di surga. 那我们发光是为了要荣耀我们在天上的父。 Saudara, kita bersinar bukan untuk kita diakui orang. 我们发光不是为了得到别人的认可， Supaya orang tahu kalau saya itu baik. 使别人知道我是一个好人， Supaya orang tahu kalau saya itu orang yang dermawan. 使别人知道我是蛮有实测性的人， Supaya orang tahu kalau saya itu memang seperti ini. 使别人看到我是一个很棒的人。 Yang dimana firman Tuhan katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. 就是说在这里叫他们看见你们的好行为， Yang tidak berhenti di sana. 那不停止在那里， Melainkan yang memuliakan Bapamu yang di surga. 那接着就是便将荣耀归给你们在天上的父。 Artinya sinar yang kita pancarkan 那就是我们所发出的光， boleh membawa orang yang tadinya ada di dalam kegelapan 能够带领本来是在黑暗当中的人， melihat sinar terang Kristus itu 看到基督的真光， boleh datang kepada Kristus. 可以来到主的面前， Seperti lampu mercusuar ini. 就好像这个灯， Di mana setiap kapal ketika mereka mengalami badai, 就当一个船面对一个风浪、 gelombang laut, 暴风大的浪， ketika mereka melihat ada sinar daripada mercusuar ini, 如果他们看在这个高台上的灯台的光， mereka tahu bahwa masih ada harapan. 他们就知道这个还有希望。 Dan demikianlah setiap kita itu dipanggil 那就是如同我们每个人被呼召是一 untuk 样， memancarkan sinar terang Kristus. 就是为了要发出基督的光。 Sehingga melalui kehidupan kita, 故此，透过我们每个人的生活， perkataan kita, 我们的言语， orang boleh melihat Kristus bekerja di dalam hidup kita. 每个人都可以看到基督在我们生命 Dan 所做的 mereka 工 yang ada di kegelapan, 是在黑暗当中的人， mereka boleh menemukan terang Kristus itu. 他们能够找到 Mereka 基督的 boleh 光， datang kepada Bapa 他们可以来到天父的面前， dan memuliakan Bapa yang di surga. 而且荣耀在天上的父的面前。 Kehidupan orang Kristen seharusnya begitu berbeda. 一个基督徒的生活或者生命应当是与众不同的， Sehingga orang yang melihat kita ingin tahu siapa yang membuat kita begitu. 所以每个见到我们的人都很想知道是谁改变了我们，使我们成为今天的这个人。 Kiranya Tuhan menolong memampukan setiap kita. 但愿主使我们每个人能够做得到。 Sehingga orang-orang di sekitar kita 因此，在我们周围的人 boleh melihat dan menemukan terang Kristus itu. 能够看到，而且找到基督的光。 Buat kita semua, 给我们这位的弟兄姐妹们， maukah kita memainkan peran kita sebagai terang itu di dalam identitas kita? 是否我们愿意扮演出我们这个角色，就是成为世上的光？ Dan mari kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai terang Kristus. 而且我们要按照我们的身份活出我们自己成为基督徒，是世上的光。 Tuhan menolong dan memampukan kita. 愿主帮助我们，使我们能做得到。